Saya nak sebut dalam hal logo pun hari ini, ada perbezaan, tak dinafikan. AMK nak propose guna logo keadilan, di peringkat DAP tak bersetuju. Dan di peringkat amanah pun kita dah berbincang, kita propose untuk, kita dah bawa di peringkat Majlis Presiden untuk kita propose gunakan logo Pakatan Harapan. Mencadang, semua orang boleh mencadang. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bila kita dah buat keputusan nanti, semua orang akan berpegang dengan keputusan tersebut. So pada saya, itulah dinamik yang ada dalam Pakatan Harapan. Sebab kita dalam Pakatan Harapan, dalam pemuda Pakatan Harapan, kita bukan lahir daripada rahim ataupun daripada susur galur yang menurut perintah semata-mata. Semua daripada kalangan kita ni adalah aktivis, pejuang yang telah berjuang daripada zaman kampus, yang telah keluar masuk lokap, yang telah turun ke himpunan, demonstrasi himpunan dan lain-lain. Kita ni semua adalah pejuang. Maka nak menguruskan pejuang-pejuang yang vokal, itulah cabaran saya sebagai ketua pemuda. Dan semua vokal. Semua vokal. Dan saya happy dengan cabaran itu sebab rakan-rakan dalam pemuda Pakatan Harapan masih lagi nak bersuara dalam isu-isu yang pada saya mereka bersuara pun untuk kepentingan coalition dan juga rakyat. Untuk kepentingan gabungan dan juga rakyat. AMK mencadangkan logo keadilan diguna pakai, mereka lihat concern kepada apa yang sedang mereka justifikasikan lah. Amanah dan juga DAP mencadangkan penggunaan logo Pakatan Harapan pun kita ada justifikasi dan juga faktor-faktor yang kita lihat untuk kita memenangkan Pakatan Harapan, untuk kita memastikan Pakatan Harapan dapat seberapa banyak undi. So pada saya, mencadang dan juga memutuskan itu dua perkara yang berbeza. Dan apabila dalam proses mencadang, semua orang boleh buat cadangan. Tetapi bila kita telah ada satu keputusan, maka kita kena bawa dan juga perjuangkan keputusan tersebut. Dan alhamdulillah, setakat ini, saya melihat kerjasama yang dibuat oleh rakan-rakan di peringkat AMK dan juga di peringkat DAPSI, ini adalah kerjasama bukan secara kerjasama politik, tetapi rakan-rakan seperjuangan yang sanggup untuk senang dan susah. Jadi dalam soal logo itu, bagi saya hanya menyampaikan hasrat daripada akar umbi keadilan. Setakat ini yang dilihat bahawa pandangan itu ada konsensus ni, ucapan dasar itu diterima dan saya menyampaikan. Cuma reaksi daripada sahabat itu kita ambil maklum, dan bagi saya sebab itu soal perbincangan itu ya melalui mesyuarat, betul ini mesyuarat AMK, tetapi ialah diikuti secara langsung oleh media. Jadi bagaimana untuk kita menguruskan pandangan kalau kita tak boleh bercakap dalam soal pandangan akar umbi itu. Jadi bagi saya itu adalah platform yang terbaik untuk kami nyatakan hasrat, tetapi bukan untuk memperkecilkan mana-mana pihak. Kerana asas dia apa? Ini bukan ketaksupan bendera keadilan. Saya minta maaf, saya pun bercakap belakang ni pun ada logo keadilan di pejabat. Bukan ketaksuban untuk hanya logo keadilan saja boleh diguna pakai. Tapi sebenarnya soal praktikal. Sangat mudah ceritanya, PRU yang lepas 2018 kita dah gunakan logo ini. Sementara ketika 22 bulan itu pun berlaku pilihan raya kecil, itulah medan yang sempat digunakan pakai untuk memperkenalkan logo Pakatan Harapan sebelum ini. Ada pilihan raya kecil yang menang, ada yang kalah. Kalau ikut track record pun yang bertanding logo keadilan menang lebih banyak lah kan. Tapi for me to compare tu pun terlalu, bukan kita nak membandingkan dua bendera seolah mana yang lebih baik dan buruk. Ini soal praktikal. Bendera ini telah digunakan pakai. Kemudian sekarang ni kita berlaku era langkah Sheraton, setahun lebih kerajaan tebuk atap ini. Dan kita telah melangkaui 3 tahun sejak pilihan raya yang lepas, bermaksud ditambah pula dengan darurat, bermaksud tidak akan ada pilihan raya yang lain melainkan pilihan raya umum yang akan datang. Macam mana kita nak uji, nak compare, nak bandingkan penggunaan logo mana yang diterima? Bagi saya itu terlalu memenatkan.
Jadi langkah yang praktikal, I think rakyat pun sebenarnya bukan nak pilih hanya semata logo. Rakyat nak pilih calon. If you ask me, what will be the biggest criteria oleh pengundi berdasarkan survey, berdasarkan pemerhatian, rakyat nak pilih calon. Kalau ada ahli parlimen yang rasa tidak melambangkan, rasa seolah-olah tidak sampai ke tahap menjadi ahli parlimen. Dulu kita tengok isu prasarana dan sebagainya dikecam kerana rakyat memilih individu yang nak menjadi pemimpin tersebut. Jadi sebenarnya isu pokok yang lebih besar ni, biarlah calon yang diletakkan tu lebih berkualiti. Kerana itu dalam ucapan saya, soal calon ni saya tekankan, calon yang perlu diketengahkan ni lebih elok diangkat anak-anak muda kerana mereka ni tidak ada bebanan politik, no political baggage. Mungkin dari segi pendekatan itu mungkin kurang berpengalaman, tapi mungkin kurang pengalaman ambil rasuah, kurang pengalaman berpolitik dan sebagainya. Jadi isu itu saya tekankan panjang dalam ucapan saya, dan akhirnya dari segi practicality itu kupasan kami, why we should make it such a big fuss. Let us be united and make it practical. Itu saja. Tetapi kalau nak dibincangkan, nak dibahaskan, nak marah pun terpulanglah. Cuma sebab saya rasa isu yang lebih besar sekarang ini, kita buat kerja, kita laksanakan tanggungjawab, and I tengok balik kesan daripada ucapan saya tu, yang mendapat coverage, yang dibincangkan oleh rakyat banyak isu lain. Tapi isu ini menjadi panas sedikit. Tapi bila saya lihat dari segi follow up masyarakat, komen-komen saya lihat mereka pun, why you nak bincang pasal logo? Ya, betul. Actually, in tough time, kita nak address masalah COVID, isu kebajikan, why you pick up such an issue about logo? So I didn't choose to make it a big issue. He is just one line punya permintaan daripada mesyuarat Kongres tersebut. Cuma di pick up, line ini di pick up oleh media dan diperbesarkan. Ya, itu terpulang bagaimana mungkin is a hot sell ataupun boleh mendapat tarikan. Cuma yang saya jelaskan tadi is not based on terlalu taksub nak pakai logo keadilan, hanya keadilan je boleh memenangi hati rakyat. Semua pihak ada peranan je. Kita jangan nafikan mereka dalam Pakatan Harapan. Perbincangan itu kena ada. Cadangan saya cuma kaedah yang lebih praktikal, sebab yang menang nanti calon itu dikemukakan oleh parti masing-masing. Kalau keadilan punya calon itu bermutu, maka baguslah ahli parlimen tersebut. Kalau calon daripada DAP itu baik orangnya, maka baiklah kerjanya. Sebab yang bertanding itu masih daripada parti DAP, masih daripada parti Amanah, masih juga daripada parti Keadilan.